Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jadi kita teruskan dengan bab 5, iaitu bab array. Di mana bab array ni kita akan bincangkan kaedah pengaturcaraan kalau kita gunakan jenis data type yang sama dan kita jadikan sebagai satu indeks. Mungkin ada indeks 1, indeks 2 dan seterusnya. Array adalah koleksi data yang sama jenis dan bilangan dia tetap. Bilangan ni tidak berubah. Okey. Sebagai contoh satu dimension array. Untuk single dimension array biasanya kita akan tarifkan sebagai satu koleksi data pada bilangan yang tetap. Okey, sebagai contoh ni adalah daripada nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 lah. Jadi ada 8. Jadi ada 8 tempat. Okey. Dan setiap tempat ni akan diisi oleh data type yang sama. Okey. Akan diisi oleh data type yang sama. Oleh sebab tu dalam array kita ada satu kita punya storage tempat simpanan yang tetap. Okey. Dan setiap simpanan mestilah terdiri daripada jenis yang sama. Sebagai contoh, kalau kotak tu semua durian lah. Contoh ni, kalau kotak tu integer, yang lain semua akan jadi integer. Dan dia senaraikan dalam bentuk ruang. Dan cara pengisytiharan adalah jenis data type, sama ada jenis integer ataupun char, mana-mana boleh. String tak boleh lah, pasal dalam satu kotak dia boleh simpan satu nilai sahaja. Okey, array, name array sama, jenis nama katalah buah. Dan integer element ataupun expression ni dia punya bilangan size. Dia size ni lah. Kalau size ni 8 lah. Jadi array name ni sama macam kita punya variable, sama macam kita punya nama, pun boleh ubah. Okey, dan kita punya int exp ni kita punya size tapi yang ni adalah kita punya size. Kita punya size array. Okey, kalau size array itu 8, dia akan bermula daripada 0 sampailah 7. Dia akan bermula daripada nombor 0. Okey, sebagai contoh, okey, integer 6, 5. Integer ni adalah kita punya data type. Ini kita punya data type. Enam ni kita punya variable. 5 ni adalah size array. Dalam 6 ni dia akan ada 6 kosong. Pasal dia start dengan kosong, jadi 5. Size array kita ada 5, jadi kita ada 0, 1, 2, 3, 4 dan 4 sajalah, jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia bermula dengan kosong. Jadi kita punya nama bergantung pada nama ni lah. Jadi 0 akan diisytiharkan sebagai 6 kosong dengan bracket kotak. Yang 4 bersama 6, 4. Setiap ini akan dipanggil dengan nama-nama yang berlainan bergantung pada nama indeks. Jadi 60 berapa nilai dia? 61. Berapa nilai dia sampailah 64. Jadi array subscript adalah kaedah cara nak memanggil indeks ataupun kaedah nak manggil kita punya
ahli dalam kita punya array. Okey, sebagai contoh, kita akan ulang benda yang sama. Jadi dalam bentuk yang lebih umum, jadi setiap array boleh dipanggil dengan dia punya nama. Okey, nama array dia berserta indeks. Sebagai contoh, kita panggil tadi, kita punya 6. Setelah kita punya 6 tadi adalah, sebagai contoh tadi, kita punya pengisytiharan 6, 5. Jadi dalam 6 ni dia ada 5 ahli. Okey, jadi kalau nak panggil setiap ahli tu, kita boleh panggil sebagai 6. Kosong. Ni kita panggil ahli-ahli tadi. Jadi kotak tu, kotak yang ni, kotak persegi, dipanggil sebagai indexing, di mana nilai yang dalam kotak adalah nilai lokasi di mana kita punya indeks tu berada. Okey, dan nama indeks ni bermula dengan kosong, berakhir dengan size dia, berakhir dengan size array, tolak 1. Jadi kalau 5, kita mula dengan kosong, akhir dia adalah 5, tolak 1, dapatlah 4. Jadi kita punya indeks adalah daripada kosong sampailah 4. Dan kita punya indexing ni mestilah nombor positif, tidak boleh nombor negatif. Sebagai contoh, 6 minus 1 tidak akan ada, pasal indeks bermula dengan kosong dan nombor positif. Indeks mestilah bermula dengan kosong dan nombor dia adalah nombor positif. Kita masih gunakan contoh yang sama, bukan contoh yang berbeza, iaitu kita punya pengisytiharan tadi adalah integer dengan nama array adalah 6, size dia adalah 5. Jadi kalau kita lihat pada kita punya size array, dia sebenarnya beginilah. Ini adalah 6 kosong. Jadi kotak kedua, ini adalah 6 1. Kotak ketiga, dan 6 2. Kotak keempat, 6 3. Dan kotak terakhir adalah 6 4. Ataupun kita boleh terjemah dalam bentuk inilah, bawah ni. Dia ada 6 0, 6 1, 6 2, 6 3 dan 6 4. Okey, kita boleh guna kaedah yang pertama ni ataupun kaedah yang kedua, mana-mana boleh. Jadi setiap kotak ni ada dia punya isi dia. Apakah yang boleh terkandung dalam storage kotak ni adalah daripada data type jenis integer. Sebagai contoh, kalau kita buat satu assignment 6 2 34. 2 ni adalah kita punya indeks. Jadi kalau kita tengok 2 ni di sinilah, ataupun 2 tu di sini. Atau kalau dalam kita punya yang bahagian bawah, 2 tu di sini. Jadi nilai yang ditetapkan adalah 34. Jadi nilai yang dimasukkan di situ adalah nilai 34. Jadi kita masukkan nilai di sinilah. Nilai yang dimasukkan adalah nilai 34. Jadi pada 6 2, nilai dia 34 je ni. Untuk 6 0, 6 1, 6 3 dan 6 4 belum ada nilai lagi. Jadi ni kalau kita nak masukkan nilai satu persatu. Okey, 6 2 berapa, 6 3 berapa. Sebagai contoh, kita masukkan satu lagi. 6 4 adalah minus 10.
Boleh tak? Boleh. Hanya 10. Apa yang tak boleh adalah kalau indeks ni negatif. Kalau indeks ni mestilah indeks positif. Kalau indeks negatif tak boleh. Tetapi value ni tetap boleh apa-apa nilai daripada jenis integer. Jadi bagaimana kita nak tetapkan kita punya nilai-nilai array pada keadaan awal? Ada banyak kaedah. Jadi kalau untuk yang pertama ni, uninitialized array. Apa yang ada kat sini adalah kita punya jenis data type. Data type jenis integer. A ni adalah kita punya nama array kita. 10 ni adalah dia punya size. Jadi dalam kita punya array, kita ada 10 kotak dengan indeks A0 sampailah A9. Sini kita ada indeks A0 sampailah sini A9 dengan saiz 10. Tetapi kalau keadaan ini, apakah nilai yang dalam kotak ni? Apakah nilai yang dalam kotak? Nilai yang dalam kotak belum ada nilai lagi, iaitu dia tidak tetapkan kita punya saiz, ataupun kita tetapkan dia punya nilai dalaman daripada A0 sampai A9. Dalam ni masih boleh nilai apa-apa. Okey, tak ada nilai awal. Di sini tiada nilai awal. Bolehkah nilai itu berubah? Boleh. Sama juga macam variable. Nilai-nilai ini boleh berubah kalau kita nak ubahkan ikut formula pun boleh, tak ada masalah. Yang kedua adalah initialize array. Di sini kalau kita tengok, integer masih kita punya data type, man kita punya nama array kita, dan 12 adalah size. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada man 0 sampailah man 11. Dan kalau kita tengok, saya akan buat satu kotak saja ya. Yang sampai yang ni satu kotak untuk man 11. Jadi untuk man 0, nilai dia lah 31. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi untuk man 11 pun nilai dia adalah 31. Itu adalah kalau kita gunakan initialize array. Asal-asalnya kita tak berapa. Contoh ni kalau dalam bulan, kalau dalam bulan Januari, man 0, bilangan hari lah 31. Seterusnya sampai bulan ke-12, kita pada indeks man 11, bilangan hari ialah 31 juga. Okey, di sini kalau kita lihat bahawa kalau untuk initialize, dia tidak gunakan square bracket. Okey, dia tak gunakan bracket 4 segi. Bracket 4 segi digunakan untuk menentukan size array ataupun dia punya indeks. Kalau untuk ahli dalam indeks, digunakan curly bracket kerawang ni. Macam set lah, set value. Okey, jadi kita tengok contoh yang ketiga. Kalau ada set ni, maksudnya dinilai dalam indeks. Jadi kita tengok di sini, kita masih ada data type. Ni wajib lah. Ni kita punya data type. Ni kita punya nama. Tapi kalau kita lihat di sini, tak ada size. Size tak ada Dia tidak tetapkan size. Dan dalam kita punya ahli dia, ahli pertama 0,
1, 2, 3 dan 4. Okey, kalau tidak tetap saiz itu akan ditetapkan oleh berapa bilangan ahli. Okey, bilangan ahli kita ada 4, jadi saiz dia adalah 5. Jadi oleh sebab tu kita punya kotak di sini kita namakan sebagai A kosong dengan nilai 1.1 dan nilai terakhir ini adalah nilai 5.1. Ini adalah A4, di mana saiz ni saiz dia adalah 5. Jadi kita tengok beberapa contoh penetapan nilai awal, iaitu initialization. Jadi kalau kaedah pertama adalah kaedah yang paling jelas, iaitu kita ada saiz. Sini kita ada saiz, kita ada ahli dia, dan ahli ni kita boleh tengok dia punya indeks dia. Okey, dia kosong, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Jadi setiap ahli ada dia punya nilai dia sendiri. Dan ahli ini adalah saiz ni. Nilai saiz tolak 1. Kenapa nak tolak 1? Pasal indeks kita bermula dengan 0, tidak bermula dengan 1. Jadi kalau ahli yang pertama, indeks 0, nilai dia 3, indeks 1 nilai dia 7, indeks yang akhir, indeks 4, nilai dia 45. Itu jelaslah. Dan kalau yang kaedah B, sama juga, kita ada benda yang sama, tetapi kat sini tiada saiz. Tiada saiz. Saiz tidak ditentukan, tetapi dalam contoh ni kita ada ahli. Dalam ahli ni kita akan tengok pada indeks dia. Mula indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3 dan indeks 4. Jadi bilangan saiz ni ditentukan oleh nilai ahli. Jadi kalau ahli dia 4, saiz dia adalah 5. Kenapa? Pasal yang ni lah persamaan yang atas ni. Di indeks 0 nilai dia 3 sampai indeks 4 nilai dia 45. Sama macam yang di atas, tapi yang di bawah ni tidak ada saiz. Jadi yang tidak ada saiz dia akan bergantung kepada nilai indeks ahli. Jadi inilah adalah kita punya penetapan nilai awal, tapi separuh. Ni jadi kita ada saiz ni. Saiz kita 5. Jadi kalau kita tengok 1 sampailah 5. Ada 5 tempat lokasi simpanan. Jadi kalau kita punya ahli, dia isytiharkan hanya 2 saja. Indeks 0, indeks 1. Jadi indeks 0 adalah 3, indeks 1 adalah 7. Baki itu adalah 0. Kenapa baki itu 0? Kerana kita punya saiz ni kita dah tetap 5. 5 di sinilah. Jadi ada 5 ruang. Jadi 5 ruang, ahli dia start dengan 0 sampailah 4. Jadi kalau kita nak tetapkan semua nilai 0, semua 0, dia lebih mudah. Jadi kalau ahli dia ada 1000, saiz dia 1000, ahli dia daripada 0 sampailah 999. Dan nilai itu adalah hanya 0. Jadi ni merujuk pada semua nilai. Jadi nilai ni semua jadi 0. Jadi array boleh kita tetapkan nilai awal. Sebagai contoh, A saiz 4. Jadi kita punya A 0 adalah A sampai A 3 ni adalah D. Okay, jadi B4 sampai B4 ni saiz ni. Ni bukan dia punya indeks. Jadi ini adalah B0 sampailah B3. Jadi B0 adalah F, B3 adalah I. Okey. Tetapi kita punya array ni tidak boleh ditetapkan nilai dalam
dalam apa yang kita panggil sebagai satu formula. A sama dengan B. Char A sama dengan B. Tidak boleh. Ataupun C ni, C4 katalah dalam ni kita ada nilai C contoh. C, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. C sama dengan 4, tak boleh macam ni. Kita nak assign macam ni, tidak boleh. Nak assign, kena assign menggunakan initialization. Jadi bagaimana nak menghantar ataupun kita nak pass, ataupun kita nak serahkan kita punya nilai. Jadi kita ambil contoh satu atau cara ini. Kita pergi satu persatu. Jadi kalau kita pergi tengok pada array, jadi array ni saiz dia 5. Jadi ini nama dia adalah item dengan 5 ahli. Tak pertama ni adalah ahli pertama lah, 0. Dan 1. 2. 3. Dan juga 4. Jadi dia ada 4 ahli lah. Ada 5 ahli dengan bermula dengan indeks 0. Jadi dia guna 0, 1, 2, 3 dan 4. Jadi dalam dia ada 5 lokasi yang boleh disimpan data. Dan data-data yang boleh disimpan ni adalah jenis integer sahaja. Tak boleh campur-campur. Jadi kalau dalam ni ada integer, bawah dekat 1 tak boleh jadi jenis double atau float, tidak boleh. Jadi yang boleh masuk dalam kotak ni adalah nombor-nombor jenis integer. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ada pernyataan pertama, enter 5 numbers. Okey. Dalam inilah untuk kita punya display. Nak tengok suruh masukkan berapa nilai. Jadi di sini kita punya looping, kita punya repetition daripada 0 sampailah kurang daripada 5. Repetition kita patutnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ni dia akan exit lah, dia akan keluar. Secara tak langsung kita punya ulangan akan ada 5 kali dengan 0 sampai 4. Jadi cin item counter. Jadi setiap kali kita masukkan, jadi kalau contoh pada permulaan pertama counter 0. Okey, pada loop 0. Pada loop yang pertama, okey, kita punya counter adalah 0. Jadi kalau kita masuk item ni adalah item 0. Jadi pada loop pertama kita akan masukkan item 0 di sinilah, nilai di sini. Kemudian ditambah counter akan dapat nilai sum. Sum tu adalah 0, nilai dia. Tambah counter dapatlah nilai tadi lah. Jadi nilai counter di sini tambah-tambah, counter akan counter tambah 1. Okey, counter tambah 1 di sini Dan nilai sum kita akan update. Sum kita akan update lah setiap masa, bergantung pada nilai item yang kita masukkan tadi. Okey, pada loop kedua, jadi kita ada 5 kali loop. Sekarang counter sudah 1 sama 1, jadi item dia akan masuk pada item 1. Jadi dia akan masuk pada item yang di sini lah. Item ni dia akan masuk di sini. Jadi kita akan berulang-ulang sampailah item keempat. Okey. Dan kemudian kita tambah nilai sum ni. Nilai sum ni kita akan tambah, kita akan update setiap kali kita tambah dia punya isi kandungan pada item. Sebagai contoh output dia. Jadi kita masukkan ni adalah 12, 15, 21,
42 dan 41. Di mana nilai-nilai ini adalah yang kita panggil sebagai item. Apakah itu item? Item itu adalah apa yang kita dah declare atas tadi, iaitu integer item dengan size 5. Jadi ini kita ada size kosong, 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, item kosong size 12. Okey, item kosong size 12 ada nilai 12. Item 1, kita tengok 1 sini, nilai dia adalah 15. Item 2 21, item 3 42 dan item 4 adalah 11. Jadi setiap loop dia akan tambah satu persatu. Okay, kalau kita tengok pada nilai sum, loop 1 1. Okey, pada ni kalau kita tengok pada for loop tadi, for loop. Jadi nilai sum awal adalah kosong. Kalau kita tengok tadi, nilai itu adalah nilai sum tambah index. Sum tambah item kosong. Jadi sum awal adalah kosong, item kosong sini adalah 12. Jadi kita akan dapat 12. Pada loop 2, jadi sum sama dengan sum tambah item 1. Sum sekarang adalah 12 tambah item 1 adalah 15. Dapatlah nilai 27. Okey, dia akan berulang-ulang-ulang sampailah loop yang ke-5. Okey, sampai loop yang ke-5. Jadi secara tak langsung kita akan tambah setiap nilai ni, 12 tambah 15 tambah 1 tambah 42 tambahlah 11. Dapatlah nilai dia 101. Kerana kenapa kita nak buat yang ni? Pasal kita punya tambahan ni lah berulang-ulang. Jadi nanti akhir dia, kalau kita tengok secara detail loop 3 nanti, nilai dia adalah 27 ditambah dengan 21, kita dapat 48. Okey, loop 4, nilai kita adalah yang ni, 48 ditambah dengan indeks baru adalah 42, kita akan dapat nilai 90. Dan loop terakhir adalah loop 5, 90 tambah 11, kita akan dapat 101. Jadi benda yang sama lah. Jadi kalau kita nak tengok contoh yang lain, okay, kita nak tengok berdasarkan kedudukan satu per satu. Jadi ini adalah kalau kita nak panggil item berdasarkan dia punya indeks. Kalau kita tengok balik tadi, item dia ada ahli indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3 dan indeks 4. Kenapa ada 5 je? Pasal size ni 5. Size ni adalah size yang kelima, ada 5 size. Yang kita peruntukkan ada 5 lokasi saja, jadi dia ada 5 lokasi yang dia boleh simpan. Okey, jadi item 0, item 1, item 2, item 3 dan item 4. Jadi kalau dalam contoh ni kita nak tambah pada kedudukan yang ini, iaitu kedudukan ganjil. Di mana kedudukan ganjil adalah kedudukan 1 dan kedudukan 3. Jadi kita nak tambah nilai yang kita simpan pada array pada kedudukan ganjil, iaitu kedudukan 1, dan array pada kedudukan 3. Itu kalau kita nak panggil satu persatu dalam bentuk dia punya storage element, dalam dia punya lokasi tempat penyimpanan. Okay, sebagai contoh di sini, enter 5 numbers, kita ada 12. Item 0, item 1, item 2, item 3 dan juga item 4.
Okay, dalam array, dia dalam bentuk beginilah. Item ni dia punya nama. Ni dia punya nama. Yang inilah dia punya index ya. Jadi pada 0, 12. Pada 1, 15. Pada 2, 21. Pada 3, 42. Pada 4, 11. Kalau kita nak tambah item pada kedudukan ganjil, 15 dan 42. Jadi 15 ni kedudukan ganjil, item 15 dan 42. Kalau kita tambahkan, kita akan dapat nilai yang itu yang tadilah. Jadi kalau kita tengok dia punya nombor pada kedudukan, kita punya nombor pada kedudukan yang ganjil adalah inilah. Item 1 15, item 3 42. Kalau kita nak ambil kedudukan genap, dia akan ambil 12, 21 dan juga 41.